billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, kerana dengan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dengan nikmat bernafas, dengan nikmat masih lagi boleh melihat dan juga panca indera yang lainnya. Apa lagi tujuannya? Tidak lain tidak bukan untuk kita terus ta'abbud, iaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang kita lakukan ini menjadi saham pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 20 Oktober 2022 bersamaan 23 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Seperti biasa dalam rancangan Tanya Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita fahami, sama-sama kita selidiki dan juga sama-sama kita dalami. Dan insya-Allah pada pagi ini menerusi silibus sirah kita, kita akan sama-sama mempelajari tentang sejarah salah satu sosok yang cukup penting, yang cukup hebat, yang membawa dan juga mengangkat martabat Islam di dalam kehidupan dan juga sejarah ketamadunan Islam itu sendiri. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang Ibnu Haytham. Dan insya-Allah pada pagi ini untuk menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang panelis kita yang merupakan seorang, boleh dikatakan sebagai seorang tokoh sejarawan ketamadunan Islam, iaitu siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Umar Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Haji Ustaz sekarang ni. Ada haji Umar saja. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita doakan agar Allah SWT berikan kesihatan dan juga panjangkan usia Ustaz untuk terus sebarluaskan ilmu untuk kita semua, insya-Allah. Jadi sedang sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami. Seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, kita nak tahulah sedikit Ustaz biodata ringkas berkaitan dengan tokoh ilmuwan kita pada pagi ini, iaitu Ibnu Haytham. Tafadhal masykur Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Kita bersyukur pada pagi ini kita disajikan dengan sajian rohani, iaitu ilmu pengetahuan yang moga-moga dapat mengubah diri kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita nak berkongsi tentang seorang tokoh yang sangat terkenal, bukan sekadar di dalam dunia Islam, namun beliau diiktiraf oleh masyarakat yang bukan Islam juga. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala. Siapakah beliau? Apakah nama beliau? Daripada manakah asal beliau? Maka Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala dikenali dengan kunyah Abu Ali. Abu Ali adalah kunyah. Seperti mana kebanyakan orang Arab, mereka sangat popular dengan kunyah mereka, Abu Bakar, Abu Hurairah dan seumpamanya. Maka kunyah Ibnul Haytham adalah Abu Ali. Dan nama beliau ada sebahagian mempunyai perbezaan pendapat. Ada yang memanggilnya Muhammad bin Hasan, ada yang memanggilnya Al-Hasan bin Haytham Al-Basri, kerana beliau lahir daripada Basrah.
dan beliau adalah Al-Misri kerana beliau tinggal dan meninggal dunia di Mesir. Maka ini secara ringkas tentang Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh yang sebenarnya sangat banyak yang kita boleh belajar daripada beliau, kerana tujuan daripada sejarah, daripada cerita dan kisah sebenarnya adalah untuk kita mengambil pengajaran dan ibrah. Dan ini kita boleh lihat daripada surah yang ke-12, surah Yusuf, ayat yang terakhir, ayat 111, firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibrah. Demi sesungguhnya dalam cerita-cerita, kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, kenapa kita mendengar, kenapa kita membaca, kenapa kita mempelajari akan kisah-kisah dan juga sejarah? Tujuannya yang paling besar adalah ibrah, untuk kita mengambil pengajaran. Dan orang yang sentiasa mengambil pengajaran bukan sekadar halwa pendengaran, firman Allah, liulil albab, inilah orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang hebat. InsyaAllah kita akan ambil banyak pengajaran daripada kisah insan hebat yang bernama Ibnul Haytham rahimahullah ini. InsyaAllah. Jadi itulah sebagai mukadimah awalnya, kisah-kisah yang diceritakan, sejarah-sejarah yang kita sama-sama kongsikan ini tidak lain dan tidak bukan ada sebagai satu ibrah, sebagai pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan pertama para sahabat penonton kita, insya-Allah, daripada Facebook, daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibnu Haytham mempunyai beberapa nama lain, namun beliau lebih dikenali dengan nama Al-Hazin. Bolehkah Ustaz ceritakan serba sedikit latar belakang beliau, bilakah beliau dilahirkan, dibesarkan dan di mana pula beliau mendapat pendidikan sehingga terkenal sebagai saintis Islam? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak soalan daripada Kak Laila. Selalu saya perasan nama beliau juga. Moga Allah balas dengan keberkatan pada kehidupan dan setiap daripada yang hadir, insya-Allah. Lalu pertanyaannya adalah berkenaan tentang nama. Seperti mana kita sebut di awal tadi, kunyah beliau adalah Abu Ali. Nama beliau ada pandangan mengatakan Muhammad, ada pandangan mengatakan Al-Hasan. Maka nama beliau adalah sama ada Muhammad bin Hasan bin Haytham ataupun Al-Hasan bin Al-Haytham rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di sebuah bandar yang bernama Basrah yang terletak di Iraq, dan kemudian beliau tinggal pada kebanyakan hidup beliau di Qahirah, Mesir, dan meninggal juga di Mesir mengikut pendapat yang majoriti yang paling banyak. Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala, masyarakat barat kenali beliau dengan nama Al-Hazin. Dengan nama Al-Hazin, seperti mana dalam pertanyaan tadi, masyarakat barat kenal beliau dengan nama yang tersebut. Dan beliau hidup selama lebih kurang 74 tahun sekitar pada tahun itu, dan beliau mendapat pendidikan awal di Basrah dan juga di Baghdad, kerana inilah kota ilmu pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Kita nampak kerajaan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, mereka sangat mementingkan tentang ilmu. Dan lahir pada zaman pemerintahan Abbasiyah banyak lagi tokoh-tokoh Islam yang hebat, antaranya adalah Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala. Catatan sejarah menukilkan bahawa Ibnul Haytham pernah mengembara ke Ahwas yang pada zaman kita adalah Iran. Beliau juga pernah mengembara ke Mesir dan juga Spanyol untuk menuntut ilmu. Daripada sini apa yang kita boleh belajar? Pengajaran yang kita boleh ambil adalah perbanyakkanlah guru, perbanyakkanlah tempat belajar, perbanyakkanlah tempat kita menuntut ilmu. Saya teringat kata-kata yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam salah satu daripada kitab beliau, Safhatun min Sabril Ulama, menceritakan tentang kesabaran para ilmuwan ulama yang terdahulu menuntut ilmu. Apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah? Banyakkanlah mengembara, nescaya pada waktu itu kita akan kurang mencela dan pada waktu itu mencemuh
akan perbuatan dan amalan orang lain. Maka kita nampak para ilmuwan yang terdahulu, mereka banyak mengembara. Imam Bukhari mempunyai ribuan guru. Begitu juga para ulama yang lain. Maka inilah pengajaran yang pertama, perbanyakkan guru, perbanyakkan tempat untuk kita menuntut ilmu. Nescaya di situ kita akan lebih memahami akan sesuatu ilmu tersebut, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah memperbanyakkan guru untuk kita menuntut ilmu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan daripada Puan Laila Dilarosa kita sebentar tadi. Insya-Allah. Jadi kita beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapakah sebenarnya Ibnu Haytham serta susur galur keturunannya dan mengapakah beliau digelar sebagai bapa optik moden? Mohon jawapan, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Tafadhal Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Puan Ruby yang bertanya soalan pada kali ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon ajak ahli keluarga, sahabat taulan dan teman untuk menonton bersama. Kalau yang menonton melalui Facebook, jangan lupa untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang terinspirasi dengan insan hebat yang bernama Ibnu Haytham rahimahullah ini. Maka soalan tadi adalah berkenaan tentang susur galur keturunan beliau. Maka para ulama berbeza pendapat sama ada beliau berasal daripada keturunan Arab yang asal. Itu pandangan pertama. Bahkan banyak catatan-catatan beliau adalah di dalam bahasa Arab. Lebih daripada 200 makalah ataupun lebih daripada 200 penulisan yang beliau tulis. Masya Allah, 200. Namun yang sampai kepada kita adalah lebih kurang antara 50 ke 55 sahaja penulisan beliau. Maka daripada penulisan-penulisan beliau, ada sebahagian mengatakan beliau berasal daripada bangsa Arab. Namun ada juga pandangan mengatakan beliau adalah berbangsa Farsi. Dan kita lihat Basrah dan juga Iran adalah tidak berapa jauh, hanya beberapa puluh ataupun beberapa ratus kilometer sahaja. Kalau kita lihat daripada Basrah ke Ahwas, tempat di mana Ibnu Haytham menuntut ilmu, jaraknya lebih kurang hanya 100 lebih kilometer sahaja. Maka daripada sudut keturunan, para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan beliau Farsi daripada Iran, ada mengatakan beliau Arab, namun pengajarannya Farsi ataupun Arab ataupun apapun bangsa sekalipun, sebenarnya Allah muliakan ramai orang dengan ilmu. Seseorang itu kalaulah dia ada ilmu dan pada waktu itu dia meninggalkan legasi dalam ilmu dia, sama ada penulisan ataupun pada waktu itu zaman kita dalam bentuk video dan sebagainya, sebenarnya tidak kisah apapun latar belakang dia, manusia boleh dapat manfaat daripada ilmu dia. Maka para ulama berbeza pendapat tentang keturunan, adakah beliau Farsi ataupun bangsa Arab. Namun Masya Allah, penulisan beliau menjadikan kita beroleh begitu banyak pengajaran dan manfaat. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab. Jadi kita akan sambungkan lagi berkaitan dengan legasi daripada Ibnu Haytham ini. Namun sebelum itu sekalian kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Saudara betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Pada pagi ini sama-sama kita mengambil ilmu, mengambil iktibar dan juga ibrah berdasarkan kisah ataupun sirah salah seorang tokoh ilmu Islam kita, iaitu Ibnu Haytham. Alhamdulillah saudara betul sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz
TV3. Jadi insya-Allah sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Alhamdulillah soalan berkaitan dengan susur galur itu sudah pun terjawab. Kita nak beralih ke soalan kedua pada Puan Ruby kita berkaitan dengan kenapa beliau digelar sebagai bapa optik moden ni Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Puan Ruby. Minta maaf saya tak sempat nak jawab tadi. Lalu berkenaan tentang kenapa beliau digelar sebagai bapa optik moden. Maka beliau diiktiraf sebagai bapa optik moden adalah kerana karya beliau yang terkenal, yang mana tadi pun Al-Fadhil Ustaz sebutkan adalah dikenali sebagai Kitabul Manazir, dengan dha manazir, yang memberi makna penulisan tentang penglihatan. Nazara maksudnya penglihatan. Lalu beliau dalam kitab beliau adalah orang yang pertama yang pada waktu itu membuat kajian secara saintifik. Dan beliau adalah orang yang pertama yang menolak pada waktu itu kajian-kajian ulama-ulama ilmuwan Yunani yang terdahulu. Seperti Batlimus, kalau dalam bahasa Arab disebut Batlimus, dalam bahasa Inggeris mungkin disebut Ptolemy dan sebagainya, nama ilmuwan tersebut. Maka beliau menolak kajian Batlimus. Batlimus berpandangan bahawa manusia melihat dengan cahaya yang keluar daripada mata ke arah objek. Itu pandangan ilmuwan Yunani yang terdahulu. Maka manusia contohnya boleh nampak kamera, boleh nampak sesuatu di hadapan. Pada waktu itu adalah kesan daripada cahaya yang terpancar daripada mata ke arah sesuatu objek. Itu pandangan Batlimus, dan itulah kepercayaan sebelum daripada Ibnul Haytham. Namun Ibnul Haytham dia tak terima bulat-bulat. Dekat sini nanti kita akan belajar berkenaan tentang cara penyelidikan Ibnul Haytham. Ibnul Haytham dia kaji, maka beliau merumuskan dalam kitab Al-Manazir beliau bahawa manusia melihat pada waktu itu adalah kesan daripada pancaran cahaya yang datang daripada objek ke mata, bukan daripada mata ke objek. Beliau pada waktu itu menerangkan kajian-kajian. Dekat sini para ulama menggariskan 6 cara pengkajian Ibnul Haytham, 6 cara yang ditulis dalam makalah-makalah dan sebagainya. Antaranya adalah Ibnul Haytham sangat percaya yang pertama adalah kebenaran bersifat tunggal. Kebenaran adalah bersifat tunggal. Maksudnya adalah kita boleh ada pelbagai cara, pelbagai kaedah, tetapi kebenaran hanyalah satu. Maka sebab itu beliau tidak terima bulat-bulat pandangan ulama-ulama Yunani ataupun ilmuwan Yunani yang terdahulu. Yang kedua adalah kaedah yang digunakan oleh Ibnul Haytham adalah beliau pada waktu itu berpandangan kebenaran akan datang bermula daripada keraguan. Maksudnya bila kita ada keraguan, bila kita ada persoalan, bila kita mula lakukan kajian, maka sebenarnya daripada situ akan terlihatnya kebenaran. Maka beliau tulis seperti mana beliau ada keraguan tentang kenyataan-kenyataan Batlimus ataupun ulama-ulama ilmuwan Yunani yang terdahulu, maka daripada keraguan kadangkala datangnya kebenaran. Itu adalah kaedah beliau yang kedua. Kaedah beliau yang ketiga, beliau menolak sifat taklid secara membuta tuli. Namun dalam kitab beliau pada waktu itu menggariskan kecuali jika daripada Nabi SAW, maka kita perlu ikut baginda Nabi SAW, kerana baginda seperti mana yang kita belajar dalam suratul Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semuanya adalah daripada wahyu. Maka itu cara kaedah beliau yang ketiga. Yang keempat, beliau berpandangan kebenaran bersifat objektif. Dan yang kelima, beliau berpandangan bahawa matematik perlu dalam membuktikan sesuatu kebenaran. Sebab itu dalam kaedah optik beliau menggunakan fizik, menggunakan matematik, dan itu membuktikan pandangan beliau lebih betul daripada ilmuwan Yunani yang terdahulu daripada beliau. Dan yang keenam, beliau tetapkan kebenaran tidak boleh lari daripada sunnatullah, daripada undang-undang Allah. Maka sebenarnya 6 prinsip, 6 kaedah
penyelidikan yang telah disusun melalui penulisan-penulisan Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala ini sebenarnya menjawab kepada tuhmahan para saintis ataupun para uji kaji yang mendakwa pada waktu itu kadangkala agama, kadangkala syariat, kadangkala apa yang dibawa tidak bertepatan dengan kajian yang mereka lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat kajian, prinsip, kaedah yang disusun oleh Ibnul Haytham tidak lari daripada sunnatullah, undang-undang Allah. Di situ adanya kebenaran. Dan ini yang membezakan Ibnul Haytham daripada ilmuwan Yunani yang terdahulu, daripada pengkaji sebelum daripada beliau, sehingga karya beliau diterjemahkan dalam bahasa Latin pada awalnya dan ke dalam banyak bahasa-bahasa yang kemudian. Mudah-mudahan insya-Allah dapat menjawab pertanyaan Puan Ruby insya-Allah. Insya-Allah 6 kaedah penyelidikan Ibn Haytham, dan juga yang menariknya penyelidikan daripada saintis Yunani itu Ustaz berkaitan dengan mata memancarkan cahaya. Oh pelik betul. Sekali mata kita boleh pancarkan cahaya Ustaz. Tapi itulah Al-Fadhil Ustaz, Al-Fadhil Na'i, itulah yang manusia percaya selama beberapa ratus tahun. Itu yang manusia percaya selama beberapa ratus tahun. Pandangan daripada Batlimus bahawa cahaya ataupun pada waktu itu ianya terkesan daripada mata. Dan Ibnul Haytham adalah orang yang pertama mengatakan tidak. Bukan begini, tetapi sebenarnya pantulan daripada objek, daripada benda yang membawa kepada mata. Dan daripada situ berkembang luas. Dan nanti insya-Allah kita akan lihat sumbangan lain yang dilakukan oleh Ibnul Haytham rahimahullah. Ada tak di antara sahabat-sahabat yang dah mula mengidolakan Ibnul Haytham, mungkin boleh namakan anak Ibnul Haytham dan sebagainya. Seorang sejarah ilmuwan yang hebat, masya-Allah. Insya-Allah hebat sungguh Ibnul Haytham ni. Dan juga di antara banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan tokoh kita ini. Dan kita nak beralih Ustaz dengan soalan berikutnya Ustaz. Baik, daripada sahabat Facebook juga, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di manakah Ibnu Haytham mendapat pendidikan awal sebelum beliau diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Da'i. Terima kasih banyak Puan Masrifah. Lalu di manakah beliau mendapat pendidikan awal? Dan pendidikan awal ini sangat penting kadangkala dalam mencorak pada waktu itu journey ataupun perjalanan hidup yang seterusnya. Maka dalam catatan sejarah menyebut bahawa Ibnul Haytham banyak mendapat pendidikan awal di Basrah dan seterusnya di Baghdad. Baghdad, kalau kita lihat, beliau hidup pada zaman era dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah berbeza daripada dinasti pemerintahan Umayyah sebelumnya. Umayyah banyak pada waktu itu mengfokuskan kepada penaklukan. Sebab itu kita lihat wilayah pada zaman pemerintahan khalifah-khalifah kerajaan Umayyah pada waktu itu sangat besar. Mereka fokuskan kepada penaklukan, kepada ketenteraan dan sebagainya. Tetapi jika kita lihat khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah, mereka sangat fokus pada waktu itu terhadap pendidikan, terhadap ilmu, sehingga di Baghdad pernah dibina satu universiti yang lebih awal daripada Universiti Al-Azhar. Satu universiti yang pada waktu itu Imam Ghazali sendiri pernah menjadi rektor di universiti tersebut. Lalu dibina tempat pengajian yang dahsyat, tempat pengajian yang luar biasa. Namun bila kita lihat pada era kejatuhan kerajaan Abbasiyah, ketika mana mereka kalah di tangan tentera Moghul, di tangan tentera Moghul, maka banyak karya-karya ilmu pada waktu itu telah dicampak dan dihumbankan ke laut seperti mana yang kita lihat. Maka yang banyak mencorak pendidikan dan minat Ibnul Haytham sebelum beliau merantau ke Ahwas, Iran, sebelum beliau pernah berkelana ke Andalusia, Spanyol, sebelum pernah beliau duduk lama di Qahirah, Mesir, adalah di Baghdad dan juga di Basrah, yang merupakan pada waktu itu gedung ilmu, kota ilmu dengan fokus pendidikan yang sangat tinggi yang diberikan oleh pemerintah dan khalifah pada waktu itu.
Lalu daripada sini kita nampak permulaan pendidikan itu menjadi titik permulaan kepada timbulnya minat di dalam hati Ibnul Haytham untuk melanjutkan pengkajian demi pengkajian. Dan daripada sini pengajaran yang kita boleh dapat, kadangkala ibu bapa, bahkan kadangkala guru sebenarnya yang banyak berjasa ketika mana tadika, ketika mana sekolah rendah, ketika mana sekolah menengah. Ini yang banyak berjasa pada waktu itu untuk menimbulkan minat dalam diri pelajar tersebut untuk melanjutkan pengajian, untuk meneruskan pengkajian. Sebab kalaulah pada awal permulaan pembelajaran pada waktu itu hilangnya minat, maka pada waktu itu tidak akan lahirlah Ibnul Haytham rahimahullah dan sebagainya. Tetapi dalam sejarah tidak disebutkan dengan jelas siapakah guru beliau, siapakah ilmuwan yang banyak berjasa dalam hidup beliau, tidak disebutkan dengan jelas. Cuma disebutkan Baghdad dan Basrah menjadi titik permulaan dalam beliau untuk meneruskan pengkajian beliau. Dan itulah kelebihan Ibnul Haytham, beliau seorang yang suka mengkaji. Dia bukan sekadar teori, beliau adalah seorang yang suka mengkaji, sangat suka mengkaji. Bahkan inilah kita nampak sepatutnya keadaan umat Islam pada waktu itu patut keluar daripada zon selesa dan berterusan untuk mengkaji sesuatu yang baru, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, bila mana kita menyebut juga tentang Ibnu Haytham ni merupakan seorang pakar matematik, seperti yang katakan Ustaz tadi tu. Kadang-kadang kita ni antara salah satu mata pelajaran yang kita paling tak suka waktu sekolah dulu, Ustaz, matematik. Tapi rupanya matematik ini salah satu juga kaedah yang digunakan penyelidikan oleh Ibnu Haytham, iaitu matematik diperlukan dalam membuktikan sesuatu perkara. Jadi ayo sama-sama kita didik anak-anak kita untuk meminati subjek ataupun mata pelajaran dan juga ilmu ini secara khususnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, banyak lagi yang kita bincangkan berkaitan dengan Ibnu Haytham ni, namun sebelum itu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mendalami dan juga mengenali susul tubuh ilmu Islam kita pada pagi ini, iaitu Ibnu Haytham. Jadi saudara sekalian, seperti biasa yang saudara-saudara kita sedang menonton dan juga menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa jangan lupa untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi ini berkaitan dengan tokoh kita ini. Mungkin ramai daripada kita tak tahu ni. Jadi kita sama-sama kita kongsikan dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan ini menjadi saham pahala buat kita semua, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jom kita teruskan lagi menjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Mas Niza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sejarah pendidikan Ibnu Haytham kerana kebijaksanaannya dalam menguasai pelbagai ilmu amat dikagumi? Dan soalan kedua, apakah alat-alat uji kaji moden digunakan Ibnu Haytham sehingga menjadi orang pertama memperincikan secara tepat bahagian penglihatan mata, pantulan cahaya biasan dan sebagainya? Terima kasih Ustaz atas pencerahan ilmu. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Masya-Allah, bila kita cerita tentang Ibnul Haytham, berkobar-kobar semangat kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah lahirkan lebih banyak saintis Islam yang berpaksikan kepada sunnah dan juga Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas pertanyaan Mas Niza. Terima kasih. Maka pertanyaan yang pertama tadi adalah beliau bagaimana boleh menguasai pelbagai bidang ilmu. Dan ini adalah suatu yang bukan mudah. Kalau kita lihat juga zaman kita, masing-masing pada waktu itu ada pengkhususan dia.
Dan pengkhususan adalah sangat bagus juga. Ada orang dalam bidang agama dia khusus pada ilmu tajwid, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tafsir, ilmu tadabbur, tajwid dan sebagainya. Tetapi tidak banyak orang seperti Ibnul Haytham yang bukan sekadar mahir di dalam bidang agama, tetapi beliau juga mahir pada waktu itu di dalam bidang yang perlu di dalam kemajuan dunia. Maka dalam catatan sejarah menyebut beliau sangat mahir dalam fizik, beliau sangat mahir dalam matematik, beliau sangat mahir dalam ilmu falak, astronomi, beliau mahir dalam perubatan, beliau mahir tentang tubuh badan manusia, tentang perubatan. Beliau juga mahir, sebahagian menyebut di dalam fiqh, beliau juga mahir dalam psikologi, tentang cara manusia berfikir. Lalu beliau mahir dalam banyak bidang. Dan sebenarnya ini kita boleh lihat sama seperti tadi, adalah suasana era yang beliau berada. Memang pada zaman tersebut adalah zaman kegemilangan umat Islam, yang mana pada waktu itu kita nampak banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lain yang sebenarnya tidak kurang hebat seperti Ibnul Haytham, cuma kita kurang mengenali mereka, kata para ulama sirah dan sejarah, kerana karya mereka tidak sampai kepada kita. Karya. Sebab kita kenal manusia pada zaman ini dengan penulisan. Ibnul Haytham sendiri, daripada hampir 200 karya beliau, yang sampai kepada kita hanya 55 sahaja. Dan daripada 55 tersebut, kebanyakannya adalah karya yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Bukan daripada karya bahasa Arab direct, karya beliau yang asli. Kerana bila kerajaan Abbasiyah jatuh, banyak manuskrip, banyak penulisan, banyak yang telah hilang. Maka sebenarnya pada zaman Ibnul Haytham banyak lagi ulama-ulama yang hebat, banyak lagi tokoh-tokoh yang hebat, banyak lagi ilmuwan yang hebat, namun sejarah pada waktu itu tidak sampai kepada kita kerana penulisan mereka tidak sampai kepada kita. Apa yang kita boleh belajar? Yang kita boleh belajar adalah, yang pertama, sebenarnya suasana pada zaman itu adalah perkara biasa untuk mempunyai pelbagai latar belakang kemahiran dan ilmu. Sebab itu suasana adalah sangat penting. Suasana adalah sangat penting. Kalau kita inginkan pada waktu itu anak-anak kita menjadi hebat dalam pelajaran, kita kena pastikan sahabat, teman, suasana adalah yang selari dengan visi dan misi kita. Kalaulah kita pada waktu itu letakkan anak kita dalam suasana yang memang orang tak minat belajar, tak minat melakukan kajian, teman-teman pada waktu itu pun adalah teman-teman yang tak minat belajar, maka secara automatik pada waktu itu akan hilangnya minat belajar. Maka sebenarnya suasana Baghdad pada waktu itu, suasana yang diwujudkan oleh pemerintahan Banu Abbasiyah pada waktu itu adalah memang suasana yang sebenarnya banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang lain yang mereka hebat dalam pelbagai latar belakang. Maka kata kunci dia adalah suasana. Maka sama juga, kalaulah kita nak berniaga, kita kena berniaga di tempat yang ada suasana berniaga. Kita nak bekerja dengan best, kita nak ada suasana kerja yang elok. Kita nak belajar, maka kena ada suasana belajar. Sebenarnya itu menjadikan antara sebab kenapa Ibnul Haytham mempunyai kepakaran yang begitu banyak. Dia bukan sekadar tahu, Al-Fadil Na'i, dia pakar. Tahu, banyak orang boleh tahu ilmu ni sedikit, basic ilmu ni sedikit, tapi beliau memang pakar matematik, fizik, perubatan, astronomi, dan juga banyak lagi ilmu yang lain yang saya nak sebut pun susah, tapi itulah kemahiran beliau. Bahagian yang kedua soalan adalah apakah alat-alat uji kaji yang pernah digunakan oleh Ibnul Haytham? Maka ada beberapa yang mana kita boleh lihat, antaranya adalah beliau adalah orang yang menggunakan eksperimen kanta. Di sini kita nampak kelebihan Ibnul Haytham berbanding ilmuwan Yunani yang terdahulu. Maka ilmuwan Yunani yang terdahulu, mereka banyak berpaksikan kepada teori semata-mata. Teori semata-mata.
Berbeza dengan Ibnul Haytham, beliau banyak pada waktu itu menunjukkan akan eksperimen. Lalu beliau ada membuat eksperimen kanta. Beliau ada membuat eksperimen bilik gelap. Pada waktu itu daripada eksperimen tersebut bermulanya kamera obscura. Kita boleh juga Ustaz, kita akan tunjukkan insya-Allah, paparkan di antara alat-alat uji kaji daripada Ibnul Haytham ni sambil-sambil Ustaz bercerita tu insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Lalu ini contoh penulisan Ibnul Haytham. Lalu kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beliau ada buat satu bilik gelap dan daripada situ beliau permulaan kepada kamera obscura. Obscura, saya tak pasti saya sebut betul ke tidak. Tapi perkataan kamera, kata para ulama, adalah daripada perkataan khumrah ataupun khumrah yang merupakan bahasa Arab bermaksud bilik gelap. Diubah daripada khumrah menjadi kemudiannya kamera dan sebagainya. Beliau adalah pemangkin, pengasas, permulaan kepada kamera obscura yang kemudian jadi kamera Kodak, kemudian sekarang ni kamera dah jadi pada handphone sahaja dan sebagainya. Maka itu antara adalah uji kaji khumrah ataupun bilik gelap yang ditekankan oleh Ibnul Haytham. Beliau juga ada mengkaji tentang biasan, yang mana cahaya dan juga pada waktu itu air. Beliau mengkaji tentang biasan. Beliau adalah orang yang pertama. Beliau juga mengkaji dengan pelbagai kajian. Sangat banyak kajian beliau yang sebenarnya kita boleh lihat salah satu daripada catatan kitab beliau, yang mana kita tak boleh nak faham pun. Salah satu daripada catatan kitab beliau yang betul, yang berkenaan tentang optik, tentang penglihatan, daripada Kitabul Manazir. Ini contohnya. Contohnya apa yang kita boleh faham, Da'i? Tak faham langsung. Tak boleh nak faham. Tapi itu kajian beliau. Beliau ada teori dan beliau pada waktu itu sertakan dengan eksperimen. Maka ini salah satu cebisan daripada Kitabul Manazir, kitab optik, buku tentang optik yang bukan sedikit. Contohnya kita nak tulis buku tentang optik, tentang penglihatan. Berapa banyak kita boleh tulis? Beliau tulis lebih kurang 7 jilid, masya-Allah. 7 jilid beliau tulis Kitabul Manazir, buku tentang optik, yang mana sedihnya adalah tidak banyak pengkaji Islam yang mengkaji akan tulisan Ibnul Haytham. Kebanyakan yang mula-mula mengkaji tulisan Ibnul Haytham adalah ilmuwan-ilmuwan daripada Latin, daripada Barat. Sebab itu mereka terjemahkan karyanya, mereka terjemahkan penulisan dia. Dan ini adalah sebenarnya satu wake up call untuk kita. Sebenarnya kita sangat terkebelakang dalam menterjemahkan karya-karya ilmuwan-ilmuwan hebat yang terdahulu seperti Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala. Lalu terima kasih Miss Nina di atas pertanyaan. Itu adalah sebahagian daripada contoh-contoh alat uji kaji yang digunakan oleh Ibnul Haytham yang menjadi pemangkin kepada penglihatan mata, cermin mata, dan kemudian menjadi pemangkin kepada terhasilnya kamera dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati Ibnul Haytham di atas segala usaha dan jasa beliau yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa dalam untuk ketamadunan bukan sekadar Islam tetapi manusia sejagatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi ini membuktikan kepada kita daripada perkongsian Ustaz sebentar tadi bahawa sebenarnya Islam ini pada suatu ketika dahulu sudah ke depan, tapi sebenarnya umat Islam itu sendiri yang pada hari ini yang telah pun meninggalkan ataupun membelakangkan Islam itu sendiri. Jadi jom sama-sama kita, mungkin ini menjadi satu orang kata apa, titik tolak bagi ramai lagi orang Islam di luar sana, anak-anak kita yang insya-Allah pada suatu hari yang akan teruskan lagi mengkaji tentang Islam itu sendiri insya-Allah. Jadi jom kita terima kasih kepada Puan Mas Niza di atas soalan, dua soalan yang cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan pada pagi ini. Jadi kita nak beralih dengan soalan berikutnya, iaitu tapi Ustaz, sebelum tu kita boleh berehat sebentar. Nak raikan soalan berikutnya, kita boleh berehat sebentar, tarik nafas dulu. Jadi jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan kini dihuraikan di mana? Di sini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali kita bertemu pada pagi ini. Alhamdulillah selamat sekalian. Dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita membincangkan dan juga sama-sama kita mendalami dan juga menghayati tentang sirah salah seorang tokoh ilmuwan Islam kita, iaitu Ibnu Haytham. Alhamdulillah sebenarnya sedar tak sedar Ustaz, seronok kita mendengarkan ni. Rupanya kita dah berada di blok terakhir untuk TV3 pada pagi ini. Masya Allah. Satu tokoh yang cukup hebat, banyak kepakarannya, banyak ibrah yang kita boleh
bersama-sama pelajari tentang ketokohan ilmuwan ini. Jadi saudara sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana bentuk sumbangan Ibnu Haytham dalam ilmuwan Islam selain kepakaran beliau dalam ilmu optik? Apakah bidang lain juga beliau juga berkemahiran sehingga beliau dikenali? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Da'i. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu sedar tak sedar kita dah berada pada blok yang terakhir. Ini semua mungkin aura penonton yang mungkin sedang menonton, sama ada di depan televisyen ataupun di Facebook. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan sebaik-baik ganjaran pada semua. Lalu bila kita tengok TV pun, kita patut ingat Ibnu Haytham, sebab semua itu adalah bermula daripada kajian-kajian beliau. Bahkan beliau adalah orang yang sangat detail menceritakan tentang mata. Saya pakai cermin mata, Da'i pun pakai cermin mata. Ini pun adalah permulaan daripada hasil kajian beliau. Maka kembali kepada pertanyaan Puan Sahziatul Siddiq. Terima kasih Puan. Maka apakah kepakaran beliau dalam bidang yang lain selain daripada ilmu optik yang memang terkenal kerana bersyukur dengan karya Kitabul Manazir beliau yang tiba kepada kita. Maka beliau, kalau kita lihat dalam penulisan-penulisan beliau menekankan matematik. Beliau menekankan matematik. Saya pun matematik saya taklah berapa baik sangat. Lalu beliau menekankan matematik. Kita boleh lihat inilah antara lakaran buku Kitabul Manazir yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan kita tak menjumpai buku yang asal dalam bahasa Arab. Yang sampai kepada kita adalah buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Latin. Sebelum saya pergi lebih lanjut, daripada sini pengajaran yang saya dapat dan saya nak kongsikan adalah pentingnya mempunyai kepelbagaian bahasa. Sangat penting. Kalaulah contohnya di negara kita ada banyak bahasa, sepatutnya kita mempunyai kemahiran dalam bahasa-bahasa tersebut. Kita lihat bagaimana buku diterjemahkan dalam bahasa Latin, dalam bahasa pelbagai, dan kita tak faham bahasa Latin. Lalu berapa banyak karya-karya yang pada waktu itu hilang begitu sahaja. Maka bahasa sebenarnya adalah sangat penting. Maka Kitabul Manazir menjadi pemangkin kepada ilmu optik seperti mana kata Sahziatul Siddiq. Beliau juga mahir pada waktu itu dalam ilmu falsafah, ilmu mantik. Beliau juga mahir dalam ilmu falak, astronomi. Beliau juga mahir dalam ilmu kejuruteraan. Nanti kita akan lihat bagaimana kisah beliau dengan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Kisah beliau. Beliau juga mahir dalam ilmu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu psikologi tadi saya sebut, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu beliau dikenali sebagai tokoh yang mahir dalam pelbagai bidang, yang mahir dalam pelbagai funun, dalam pelbagai aspek ilmu. Dan ini semakin hilang daripada zaman ke zaman. Masing-masing hanya fokus kepada satu bidang ilmu, masing-masing hanya fokus kepada satu tajuk ilmu sahaja. Sebenarnya kita patut ada semangat seperti Ibnu Haytham yang terus-menerus mengkaji, mencari, mempelajari dan menghayati, sebab akhirnya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ilmu tak pernah habis dan jangan pernah berhenti. Dan ini pun antara pengajaran yang kita boleh ambil. Jangan pernah berhenti belajar. Orang yang tak pernah berhenti belajar, dia adalah orang yang sangat lambat suka menyalahkan orang lain. Orang yang merasa selesa dengan pengetahuan dia yang tidak seberapa, dia akan terlalu cepat mengecam, menyalahkan pada waktu itu tindakan dan pengetahuan orang lain. Kerana kadang-kala kita terlepas pandang ilmu sangat luas dan ilmu pada waktu itu tidak boleh untuk kita berhenti mempelajarinya. Mudah-mudahan saya harap saya dapat menjawab pertanyaan Puan Sahziatul Siddiq sebentar tadi. InsyaAllah. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dan juga salah satu nama itu akan terus terpahat
dengan adanya kepakaran dalam ilmu dan juga penulisan-penulisan yang ditinggalkan. InsyaAllah kita ambil iktibar, ambil imrah daripada susuk tubuh ini, iaitu Ibn Haytham, untuk sama-sama kita menjadi seorang tokoh dan juga ilmuwan yang hebat di masa akan datang, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan juga soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kenapakah Ibn Haytham berpura-pura gila sehingga beliau ditangkap dan dipenjarakan? Apakah tujuan beliau berbuat begitu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Lalu terima kasih Tuan Muhammad Hafizi Hafiz di atas pertanyaan ini, yang mana ini adalah zaman kelam beliau, zaman kelam Ibn Haytham rahimahullahu ta'ala. Maka Ibn Haytham rahimahullahu ta'ala dengan pengetahuan beliau yang luar biasa, dengan kemampuan beliau dalam pelbagai bidang pengetahuan, akhirnya beliau telah dikenali oleh pemerintah kerajaan Banu Fatimiyah pada waktu itu. Lalu Abbasiyah, ibu kotanya terletak di Baghdad, dan Fatimiyah, satu kerajaan yang tak lama seperti Abbasiyah, mereka berpusat di Qahirah, mereka berpusat di Mesir. Maka salah seorang daripada pemerintah yang keenam, dinasti Fatimiyah, yang dikenali sebagai Khalifah Hakim bi amrillah. Hakim maksudnya yang membuat keputusan bi amrillah, dengan perintah Allah. Itu gelaran beliau, title beliau. Maka Khalifah Al-Hakim bi amrillah, beliau telah jemput Ibn Haytham untuk datang ke Mesir, nak bagi satu projek yang pada waktu itu kelihatan mustahil. Apakah projek tersebut? Projek tersebut adalah untuk mengawal Sungai Nil, yang mana Sungai Nil bila tiba waktu dia akan banjir, sehingga membinasakan pada waktu itu penduduk-penduduk sekitar Sungai Nil. Dan ada ketikanya pada waktu itu beliau Sungai Nil akan menyebabkan kemarau. Jika berlakunya sesuatu, air pada waktu itu tidak naik, maka akan mengakibatkan buruk pada tanaman-tanaman penduduk yang berada di sekitar Sungai Nil. Maka Ibn Haytham telah dipanggil, dan Ibn Haytham percaya dengan kemampuan beliau pada waktu itu untuk membina satu empangan, satu takungan gergasi pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun pada waktu itu peralatan dan kemudian teknologi, dan kemudian sebab beliau tak boleh nak bina seorang-seorang pada waktu itu, orang yang sekeliling dia, yang kejuruteraan yang ada di Mesir pada waktu itu tak mampu nak merealisasikan apa yang diinginkan oleh Ibn Haytham. Dekat sini banyak benda kita belajar. Yang pertama, dalam hidup kita tidak boleh terlalu yakin dengan ilmu kita. Kita tak boleh terlalu yakin dengan pengetahuan kita, sebab at the end, akhirnya ketentuan Allah adalah segala-galanya. Wa makaru wa makarallah, manusia merancang, tetapi perancangan Allah sentiasa lebih baik. Wallahu khairul makirin. Maka dengan ilmu, dengan idea, dengan pengetahuan yang beliau ada, beliau dah rancang. Maka tetapi pada waktu itu tidak berkesampaian. Yang kedua, kita nampak bahawa pentingnya orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ibn Haytham gagal kerana orang di sekelilingnya tidak cukup pengetahuan, tidak cukup berkemahiran, tidak cukup pada waktu itu hebat dalam pengetahuan. Maka sama juga di sini, kalaulah ada seorang ketua, dia mempunyai visi yang dahsyat, dia mempunyai vision yang sangat hebat, tetapi pelaksana, orang yang berada di sekelilingnya tidak cukup hebat, maka pada waktu itu tidak tercapai apa yang ingin dicapai. Tetapi Nabi SAW berbeza. Nabi SAW ada vision yang hebat, dan Nabi mempunyai pada sahabat-sahabat yang hebat. Maka kita nampak dalam tempoh 10 tahun di Madinah, Nabi SAW berjaya mengislamkan hampir seluruh benua Arab. Sebab Nabi ada vision yang hebat, Nabi nak sampaikan Islam pada setiap ceruk pelosok dunia, dan Nabi mempunyai sahabat-sahabat yang hebat, yang kita lebih kenal mereka, yang tak perlu untuk disebutkan nama. Kegagalan Ibn Haytham, kata para ulama, adalah kerana beliau tidak mempunyai penggerak kerja yang pada waktu itu mempunyai pengetahuan seperti beliau. Dan maka pada waktu itu beliau telah dipenjarakan.
untuk tempoh lama. Lalu beliau dipenjarakan untuk tempoh berapa lama? Kita sambung selepas daripada ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kenapa dan mengapa Ibn Haytham ini mengaku ataupun berlakon sebagai seorang gila, dan juga berapa lama dan juga apa yang dilakukan sewaktu mana Ibn Haytham ini dipenjarakan, itu semua kita akan rungkaikan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Dan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia kekal bersama dengan kami pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru, untuk sama-sama kita terus mempelajari dan juga mengenali tentang salah seorang tokoh ilmuwan Islam pada pagi ini, iaitu Ibn Haytham rahimahullah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan 1001 manfaat, 1001 keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan Ibn Haytham, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita masih lagi ada berbaki beberapa soalan daripada sahabat bertanya tadi berkaitan dengan apakah sebenarnya kisah di sebalik lakonan Ibn Haytham ini yang mengakui dirinya gila ni, Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih bersama. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran di dunia dan juga di hari akhirat. Kepada yang sedang menonton di Facebook, jangan lupa untuk ajak share, tag rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu tadi kita telah ceritakan bagaimana Ibn Haytham telah diberikan satu tanggungjawab yang besar oleh pemerintah kerajaan Fatimiyah, Al-Hakim bi Amrillah pada waktu itu, khalifah yang ke-6 kerajaan Bani Fatimiyah, untuk menguruskan saluran Sungai Nil. Dan kita tahu Sungai Nil bukanlah kecil, adalah satu sungai yang luas, satu sungai yang besar. Maka Ibn Haytham rahimahullah telah ambil tanggungjawab ini pada awalnya, namun atas beberapa kekangan faktor, beliau tidak mampu untuk menyelesaikan tanggungjawab tersebut. Maka daripada situ, khalifah telah menjadi murka. Walaupun beliau telah cuba terangkan, telah cuba explain, khalifah telah murka. Maka untuk menyelamatkan diri daripada kemurkaan dan daripada hukuman khalifah, beliau telah berpura-pura hilang ingatan. Dia tidaklah gila, tetapi berpura-pura hilang ingatan. Khalifah lagi murka, maka disitulah beliau telah dikurung dalam tahanan rumah. Sebahagian menyebut dalam sebuah bilik yang pada waktu itu kecil dan gelap selama lebih kurang 10 tahun. Namun yang luar biasanya, sahabat-sahabat, dalam tempoh kurungan, dalam tempoh penahanan, dalam tempoh beliau berada di dalam penjara tersebut, disitulah lahirnya satu karya beliau yang agung yang dikenali sebagai Kitabul Manazir, The Book of Optic, yang mana buku tentang penglihatan yang berterusan diambil manfaat dan faedah hingga ke zaman kita. Apa yang kita boleh belajar? Yang kita boleh belajar adalah, sahabat-sahabat, dalam kehidupan pasti akan datang musibah dan ujian. Sebab kehidupan tidak kosong daripada ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sentiasa mendatangkan ujian. Namun seperti mana yang dai kongsikan tadi, Allah tidak pernah uji luar daripada kemampuan kita. Firman Allah di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah uji luar daripada kemampuan kita. Kita mungkin rasa dah tak mampu, tapi sebenarnya kita belum kenal kemampuan kita yang sebenarnya. Maka bila Allah uji Ibn Haytham dengan ujian yang tersebut, daripada puncak jatuh ke bawah dalam tahanan penjara, di situ beliau bangkit dengan menulis karya agung beliau, daripada lebih daripada 200 buku karya kitab beliau, dan ini adalah yang paling terkenal,
iaitu Kitabul Manazir yang berkenaan tentang penglihatan mata. Maka di sini pun sahabat-sahabat, bila kita diuji, jadilah seperti koma dalam tulisan, berhenti seketika, sabar, dan pada waktu itu ubah strategi. Sebenarnya Allah tak pernah uji di luar daripada kemampuan diri, cuma kita yang tidak kenal kemampuan diri kita. Maka bila khalifah selesai, khalifah meninggal dunia, selepas daripada 10 tahun beliau dikurung, maka beliau daripada situ berterusan karya menulis. Beliau juga pernah duduk di perpustakaan Jamiatul Azhar Mesir, dan di situ lebih banyak hasil-hasil tulisan beliau dihasilkan. Dan inilah Ibnul Haytham bangkit daripada saat kejatuhan, pengajaran yang paling besar yang kita boleh ambil daripada kehidupan beliau. Mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah hanya terpenjara fizikalnya sahaja, namun ilmunya itu tetap bebas berterbangan. Allah Akbar. Satu contoh yang cukup baik untuk diri kita yang semuanya pasti akan diuji oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, pada zaman itu bagaimanakah caranya sesuatu penemuan sulung, yakni terutama oleh ilmuwan Islam, boleh dan akan diiktiraf dan diperakui terutamanya oleh pihak barat? Terima kasih atas pencerahan. Satu soalan yang baik ni. Ustaz, silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak Puan Intan Zurina Abdul Razak di atas pertanyaan. Maka soalannya adalah bagaimana masyarakat bukan Islam, masyarakat barat pada waktu itu, mereka mengenali karya daripada Ibnul Haytham, dan pada waktu itu mereka iktiraf sesuatu penemuan tersebut. Maka kebanyakan karya Ibnul Haytham tertumpu kepada kitab beliau yang berulang kali kita sebut, Kitabul Manazir. Tebalnya sebanyak 7 jilid yang diterjemahkan pada awalnya dalam bahasa Latin beberapa ratus selepas kewafatan Ibnul Haytham. Maka daripada sini ada nama penterjemahnya, semua lidah saya nak sebut sebab saya pun UK juga Ustaz, tapi bukan UK United Kingdom, Ulu Kelang dan sebagainya. Okey, lalu Allah SWT nak sebut lidah tu berbelit sedikit. Namun pengajaran yang kita boleh dapat adalah pentingnya ilmu, kemahiran, sesuatu idea yang kita ada idea untuk kita mudah faham, ianya perlu dizahirkan dalam bentuk tulisan. Ibnul Haytham punya karya hanya diterjemahkan beberapa ratus tahun selepas kewafatan beliau, lebih kurang 100 ke 200 tahun selepas kewafatan beliau. Maka kadang-kala setiap daripada kita ada idea yang pelbagai, ada vision yang hebat, ada pada waktu itu sudut pandang yang sebenarnya luar biasa. Cuma kita biarkan ianya berlalu pergi, hilang begitu sahaja tanpa dizahirkan dalam bentuk penulisan. Dan seperti mana yang kita sebut di awal, banyak lagi karyawan-karyawan Islam yang hebat, yang luar biasa. Mungkin pada waktu itu mereka tidak zahirkan dalam bentuk penulisan, ataupun mungkin penulisan beliau tidak sampai kepada kita. Maka sahabat-sahabat, saya pasti setiap yang sedang menonton ini, adanya pada waktu itu karya-karya yang hebat, idea yang hebat, cara berfikir yang hebat, zahirkan dalam bentuk penulisan. Sama ada pada nota di handphone kita ataupun pada catatan di buku kita, sentiasa menulis. Sebenarnya itu adalah cara untuk karya kita diiktiraf dan untuk kita meninggalkan legasi. Maka barat menghargai penulisan Ibnul Haytham rahimahullah, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Dan antara pengiktirafan yang diberikan oleh barat kepada Ibnul Haytham adalah ada satu kawah di bulan yang dinamakan dengan Al-Hazin. Dekat bulan Ustaz. Kita sekadar dekat pelak nama aja. Tetapi Al-Hazin adalah panggilan barat untuk Ibnul Haytham. Mereka tak panggil dengan Ibnul Haytham, mereka panggil dengan Al-Hazin. Maka dia ada satu kawah di bulan yang pada waktu itu dinamakan dengan Al-Hazin, nama Ibnul Haytham. Dan yang kedua, ada satu asteroid
iaitu yang bernama 59239 Al-Hazin. Ada asteroid yang pada waktu itu dinamakan dengan Ibn Haytham nak menghargai pada waktu itu jasa beliau. Bahkan lebih daripada itu, karya beliau diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Mudah-mudahan harapnya nanti ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, insya-Allah, mudah-mudahan. Lalu ini menjawab pertanyaan kepada Puan Intan tadi sebentar tadi, insya-Allah. Hebatnya Ibn Haytham ni sampai orang barat mengiktirafnya, letak nama kawah di bulan dan juga Legasi nama asteroid. Kita ni kadang-kadang nama duduk kat TV pun dah rasa bangga. Dah bangga, ya Allah, dah seronok, dah happy. Jadi mudah-mudahan memberikan kita semua satu pengajaran dan juga satu, orang kata apa, semangatlah untuk terus mendalami ilmu. Dan juga yang paling penting apa yang katakan Ustaz tadi tu, penulisan kita ni mampu mencorak dunia sebenarnya. Betul, jadi pastikan kita corekkan dan juga penulisan kita itu memberikan manfaat untuk kita, insya-Allah. Jauhkan daripada penulisan-penulisan yang membawakan dosa dan juga mudarat kepada kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz daripada Puan Anna Karnina. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, menerusi segmen terakhir kita dah Ustaz pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz membincangkan topik berkaitan dengan Ibn Haytham. Alhamdulillah, banyak sebenarnya kita dapat pada pagi ini, banyak ibrah, banyak pengajaran dan juga banyak menaikkan semangat kita untuk teruskan lagi mempelajari ilmu-ilmu, tak kisahlah ilmu sains ke, ilmu falsafah ke dan sebagainya. Yang penting terus tambah ilmu. Dan salah satu platform yang terbaik yang kita boleh jadikan sebagai satu wadah ilmu kita adalah melalui rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah, tahniah kepada sidang penonton yang setia sehingga ke akhir rancangan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita tanpa membuang masa lagi, kita nak raikan lagi beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita. Seterusnya daripada Puan Farah Juliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz nyatakan, Ibn Haytham ada lebih kurang 200 penulisan, tetapi yang sampai pada kita cuma dalam 50 sahaja. Kenapa terjadi sebegitu? Boleh bagi pencerahan? Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak dai, terima kasih banyak-banyak Puan Farah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jatuhnya dinasti pemerintahan Abbasiyah, maka jatuhnya bersama dengan Abbasiyah adalah begitu banyak simpanan-simpanan ilmu pengetahuan. Maka bila jatuhnya Abbasiyah, maka segala ilmu yang ada di dalam bentuk penulisan yang memang disimpan rapi oleh pemerintah-pemerintah Abbasiyah pada waktu itu, sama ada dibakar ataupun ditenggelamkan dalam sungai Dajlah seperti mana yang ada dalam riwayat sirah, ataupun pada waktu itu dibawa pergi ke tempat yang lain. Maka Abbasiyah punya kisah adalah satu kejatuhan yang luar biasa. Bagaimana satu kerajaan yang sangat hebat, satu pemerintahan yang sangat hebat jatuh kerana khalifah pada waktu itu memilih penasihat yang salah, penasihat yang jahat, penasihat yang pada waktu itu ingin menjatuhkan khalifah. Maka jatuh satu kerajaan, dibunuh kesemua mereka oleh oleh Raja Tartar, Raja Mughal pada waktu itu.
maka banyak penulisan-penulisan yang dibakar, banyak penulisan-penulisan dan kajian yang pada waktu itu ditenggelamkan dalam Sungai Dajlah, dan banyak yang dibawa pergi. Dekat sini kita boleh belajar bahawa kajian, ilmu pengetahuan tidak akan ada semua orang menghargainya. Orang yang tidak cerdik pada waktu itu tidak akan menghargai sesuatu kajian. Orang yang tidak mengutamakan pengetahuan tidak akan mengutamakan pada waktu itu sesuatu bidang pengetahuan. Maka binasa begitu sahaja segala penulisan-penulisan tersebut. Lalu sebab itu daripada sekian banyak karya Ibnul Haytham yang sampai kepada kita pun bukan tulisan bahasa Arab beliau, tetapi adalah kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin beberapa ratus tahun selepas itu. Itulah yang kita nampak apa The Book of Tic, cumanya dalam bahasa Latin, saya tak tahu bagaimana sebutan dia. Maka inilah sebab kenapa daripada sekian begitu banyak, bukan karya Ibnul Haytham sahaja, banyak lagi karya-karya yang lain yang pada waktu itu hilang begitu sahaja. Dan inilah pengajaran yang patut kita ambil. Jangan pilih penasihat yang salah, orang sekeliling yang salah, dan pada waktu itu bagaimana ketamakan dan keselesaan pada waktu itu telah menjatuhkan kerajaan Banu Abbasiyah. Dan ini adalah satu kisah yang panjang yang kita tak sempat nak kupas pada saat ini. Lalu itu secara ringkas menjawab kenapa begitu sedikit karya, bukan sekadar Ibnul Haytham, banyak lagi karya-karya lain yang sebenarnya tidak sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terjadinya seperti berlaku kepada Banu Abbasiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan ulasan pada Ustaz tersebut memberikan kepada kita pencerahan bagaimanakah sebenarnya karya-karya dan juga khazanah-khazanah Islam yang telah pun ditenggelamkan dan juga dimusnahkan untuk sebenarnya nak menjatuhkan sebenarnya Islam itu sendiri. Namun ingat, Islam itu akan sentiasa tertinggi dan tidak akan ada siapa pun yang mampu untuk merendah-rendahkannya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Anna Karnina kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bilakah Ibnu Haytham meninggal dunia dan di manakah dikebumikan? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khair. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Puan Anna Karnina di atas pertanyaan. Mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan Ibnul Haytham ini sebagai idola, sebagai teladan, sebagai pemangkin untuk kita memartabatkan ilmu pengetahuan. Maka Ibnul Haytham rahimahullahu ta'ala meninggal dunia pada usia 74 tahun. Seperti mana semua yang hidup bakal meninggal dunia, setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Maka Ibnul Haytham telah menghembuskan nafas beliau di Qahirah, Mesir pada usia 74 tahun pada 6 Mac tahun 1040 Masihi. Maka beliau telah meninggal dunia di Qahirah, Mesir. Namun perginya beliau bukan pergi begitu sahaja. Perginya beliau meninggalkan ingatan, meninggalkan sebutan, meninggalkan legasi. Walaupun ribuan tahun telah berlalu, jarak di antara kita dan beliau, pada hari ini ribuan daripada kita masih lagi menceritakan tentang beliau. Walaupun pada waktu hidup beliau mungkin tidak dihargai, tetapi itulah yang disebut sebagai legasi. Persoalannya, apakah legasi yang saya dan kita tinggalkan untuk berterusan pada waktu itu diingati? Bila orang sebut nama kita, orang doakan kita. Bila orang pada waktu itu lihat kacamata, televisyen dan kamera dan sebagainya, orang pada waktu itu ingat Ibnul Haytham. Maka apakah legasi kita? Mudah-mudahan setiap daripada kita, walaupun tak banyak, ada sedikit legasi yang ditinggalkan. Sebab itu kembali kepada hadis Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nasi ila Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, adalah manusia yang paling banyak mendatangkan kebaikan untuk manusia lain. Kalaulah Ibnul Haytham beliau tulis 200 buku semata-mata kerana keuntungan, mungkin beliau tak tulis. Kalaulah pada waktu itu beliau buat kajian semata-mata kerana kemasyhuran nama, mungkin beliau tak buat kajian. Tetapi beliau buat untuk manusia, untuk manfaat manusia. Dan inilah sifat
manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat akan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi memberikan manfaat pada manusia. Kita kena ada tujuan tu sebenarnya Ustaz, hidup kita ni untuk memberikan manfaat pada manusia yang lainnya, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk soalan terakhir Ustaz, sedikit nasihat Ustaz kepada anak-anak muda bagaimana untuk mencontohi Ibnu Haytham Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya nampak yang kita boleh belajar daripada Ibnu Haytham, yang pertama adalah banyakkan berguru. Banyakkan berguru di pelbagai tempat, tapi guru yang betul, guru yang muktabar, itu satu. Yang kedua, saya nampak pentingnya penulisan. Saya pun masih lemah dalam penulisan, tapi sebenarnya penulisan itulah yang meninggalkan kesan dalam kehidupan manusia yang mendatang. Pentingnya penulisan. Dan yang ketiga yang saya nampak, kebanyakan ilmuwan-ilmuwan hebat ini sebenarnya mereka mahir dalam pelbagai bahasa, termasuk Ibnu Haytham, beliau mahir dalam ilmu dalam bahasa Farsi selain daripada bahasa Arab. Maka kepelbagaian bahasa sebenarnya adalah penting untuk kita bukan sekadar memahami kepelbagaian budaya, tetapi pada waktu itu kepelbagaian pengetahuan, cara berfikir dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih di atas peluang yang diberikan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seperti Ibnu Haytham rahimahullahu taala. Insya-Allah, banyakkan berguru, banyakkan kepelbagaian bahasa dan juga penulisan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Kesimpulan ringkas dalam 3 poin yang mudah untuk sama-sama kita pelajari, dan juga boleh Ustaz rangkumkan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Sahabat-sahabat, manusia itu mulia kerana ilmu. Maka janganlah pernah berhenti mempelajari ilmu. Apa jua ilmu? Jangan pernah berhenti mempelajari ilmu. Yang kedua, jangan pernah berhenti berkongsi ilmu. Sebab ilmu apabila tidak dikongsikan, maka ilmu tersebut tidak menjadi bermanfaat. Jangan pernah berhenti berkongsi kemahiran yang kita ada, ilmu yang kita ada, kerana ada yang sebenarnya memerlukan. Sama ada kita berkongsi melalui penulisan, percakapan, video pendek yang kita buat, sebenarnya ada yang akan menghargai ilmu tersebut. Dan yang ketiga, apapun ilmu yang kita ada, jangan lari daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ibnu Haytham menunjukkan kepada kita, walaupun beliau seorang saintis yang hebat, mathematician yang hebat, astronomi yang hebat, kita lihat kajian beliau tidak pernah lari daripada aturan Allah, syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di situlah terletaknya kebenaran di sebalik setiap kajian. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih dai. Kita doa insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami telah mendengar, bercerita dan berkongsi tentang salah seorang daripada hamba-Mu ya Allah. Maka Dikau jadikanlah kami beroleh sebahagian daripada kebaikan dan manfaat yang beliau telah lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang baik, dan ilmu yang menjadikan kami boleh mendatangkan kepada manfaat kepada hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon perlindungan daripada ilmu yang boleh membinasakan kami, daripada pengetahuan yang boleh menjadikan kami sombong ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah, kepada yang sedang menonton siaran ini, kepada yang telah menjayakan program ini, Dikau balaslah mereka dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT
taala kekalkan Ustaz dalam kesihatan, panjangkan usia Ustaz juga, untuk amin. teruskan menyebarluaskan ilmu buat kita semua insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Aiman bersama dengan panel kita Datuk Seri Dr. Muhammad Suhaimi Razali yang akan membincangkan silibus akidah berkaitan dengan alam mistik. Sudah semestinya satu tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Jadi di penghujung ini saya Dian Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.